wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Dapat lagi pada malam ini kita menyempurnakan qiyam Ramadan untuk peringkat awal malam. Pada malam ini, malam 26, semoga kita termasuk di kalangan mereka yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran yang baik daripada Allah, diampunkan dosa-dosa yang dilakukan dahulu. Adapun tajuk tazkirah kita pada malam ini ialah amalan-amalan agar dapat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tingkatan syurga Firdaus. Apakah amalan-amalan yang boleh menjadikan kita masuk syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang tertinggi, syurga Firdaus? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, antara cita-cita terbesar bagi seorang mukmin ialah untuk masuk ke syurga di hari akhirat. Ini mesti ada cita-cita ini. Tidak sayugianya bagi seorang mukmin yang tidak ada cita-cita untuk masuk syurga di hari akhirat. Dan masuk syurga ini merupakan suatu kemenangan yang besar, yang terbesar, yang tak dapat diukur dan dibandingkan dengan kemenangan yang kita capai di dunia. Sebab itu dalam surah Al-Buruj, antaranya ayat yang ke-11, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu syurga
yang mengalir di bawahnya sungai, yang merupakan satu kemenangan yang sangat besar. Dalam surah As-Saff ayat 12, Allah berfirman, yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat yang baik dalam syurga Adnin. Yang demikian itulah suatu kemenangan yang sangat besar. Dalam surah Ali Imran ayat 185 juga Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi mati, dan hanya sahaja ganjaran pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Sesiapa yang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu daya. Maknanya masuk syurga merupakan suatu kemenangan yang sangat besar, yang sesiapa yang tak masuk rugi serugi-ruginya lah. Baik, apatah lagi tuan-tuan, dapat masuk syurga ni pula bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga yang tertinggi, syurga Firdaus. Di sana ada beberapa amalan berdasarkan kepada nas Al-Quran dan Sunnah untuk masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul dengan ketaatan yang sepenuhnya. Ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan ke atas mereka di kalangan nabi-nabi, siddiqin yang membenarkan agama Allah, syuhada yang mati syahid berperang mempertahankan agama Allah, dan orang-orang yang saleh. Sebab turunnya ayat ini ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Al-Kalbi, dia menyatakan bahawa seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat yang sangat kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sangat rasa bimbang kalau dia tak bertemu dengan Nabi dalam syurga di hari akhirat kelak. Lalu dia bertanya kepada Nabi, apakah boleh kami melihat dan bertemu dengan kamu di hari akhirat nanti, yakni syurga lah. Maka turunlah ayat ini menyatakan boleh masuk syurga bersama dengan
Nabi bukan setakat Nabi seorang, sekalian para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Satu lagi riwayat daripada Ibnu Abi Hatim daripada Ikrimah menyebut seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia rasa begitu bimbang juga, takut juga. Dia datang dalam keadaan muka tu agak cemas, bertemu dengan Nabi untuk bertanya kepada Nabi, di dunia kami dapat melihat kamu, bertemu dengan kamu, apakah nanti di hari akhirat nanti dapat kami bertemu dengan kamu? Maka turunlah ayat ini. Bahkan Nabi kata kepada pemuda itu, anta ma'i fil jannah insyaallah, engkau akan bersama-sama aku dalam syurga insyaallah. Jadi maknanya taat pada Allah dan Rasul boleh masuk surga bersama dengan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anas berkata, kami tidak pernah rasa gembira dengan kegembiraan kami terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahab yaumal qiyamah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di hari kiamat. Lalu Anas berkata, aku mencintai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Omar, dan aku mengharapkan aku dapat bersama-sama mereka di hari kiamat, walaupun amalan aku tidak seperti mereka. Jadi Anas menyatakan dia cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Omar, dan dia mengharapkan akan dapat bersama-sama dengan Nabi, Abu Bakar, Omar di hari kiamat nanti. Sebab apa? Sebab cinta tadi. Kita cinta siapa? Kalau cinta Nabi, dapatlah. Kalau tidak, tidaklah, kan? Cinta ni maknanya bukti dia apa? Ikut sunnah Nabi, ajaran Nabi, kan? Itu tanda cinta Nabi, kan? Kalau tidak, tidaklah. Dia bukan setakat lafaz di bibir saja, mesti bukti. Siapa kata dia cinta Nabi, dia mesti ikut Nabi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan rukun Islam dan tidak derhaka kepada ibu dan bapa. Ini berdasarkan hadis daripada Amr bin Juhani, Amr bin Murrah al-Juhani, radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, iaitu seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia berkata, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa engkau adalah pesuruh Allah. Aku mendirikan salat 5 waktu, aku menunaikan zakat hartaku, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi kata apa? Sesiapa yang mati atas dasar ini, yakni mengucap kalimah syahadah, dirikan salat 5 waktu, tunaikan zakat, Ramadan, puasa. Nabi kata sesiapa yang mati atas dasar ini, maka mereka akan bersama-sama dengan nabi-nabi, siddiqin dan syuhada, selagi mana ia tidak derhaka kepada ibu dan bapa. Tambahan, maknanya laksanakan rukun Islam dan tidak derhaka kepada bapa, akan bersama dengan nabi-nabi, siddiqin dan syuhada. Itu yang ketiga.
Amalan yang keempat ialah memperbanyakkan solat sunat. Ini berdasarkan hadis, iaitu hadis riwayat Muslim daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni seorang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni yang duduk di penjuru-penjuru Masjid Nabawi tu. Ada di kalangan sahabat ni tuan-tuan, tak ada tempat kediaman, rumah tak ada, miskin semiskinnya, kan? Miskin, duduk kat penjuru masjid ya. Jadi salah seorangnya ialah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ni tuan-tuan lelaki ya, bukan perempuan ya. Nama macam perempuan kan, tapi lelaki. Sama juga nama Usamah bin Zaid, lelaki. Salamah tu lelaki, kan? Ummu Salamah, ibu kepada Salamah. Salamah tu lelaki. Maisarah yang menemani Nabi dalam perjalanan ke Syam berdagang, lelaki. Ini Rabi'ah ni bukan perempuan, lelaki. Jadi dia berkata, aku pernah bermalam bersama dengan Rasulullah SAW, lalu aku menyiapkan air wuduk dan keperluan baginda. Kemudian baginda bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Nabi tawarkan kepada Rabi'ah, mintalah, apa nak minta. Bahkan Nabi bila dia doa tuan-tuan, doa Nabi ini makbul, mustajab. Kata Rabi'ah, aku meminta kepadamu agar aku boleh bersamamu di dalam syurga. Itu permintaan Rabi'ah. Dia tak minta ladang kurma ke, tak minta, kan? Ternakan unta, kambing ke, dia tak minta tuan-tuan. Dia tak minta lah bagilah sebuah rumah, aku tak ada rumah ni, kan? Tak, dia minta untuk bersama Nabi dalam syurga. Itu dia permintaan dia. Dan Nabi kata lagi, selain daripada itu kau nak minta apa lagi? Ada lagi tak nak minta? Lalu kata Rabi'ah, itu saja ya Rasulullah. Dia tak minta yang lain dah, kan? Kalau kita minta macam-macam lah kan, nak itu nak ini. Rasulullah dia doa dia makbul tuan-tuan, kan? Nak minta nikah seorang lagi ke apa ke, kan? Dah tahu kan? Jadi gitu. Jadi tak ada. Dia nak minta masuk syurga dengan Nabi ya, yang tu je. Maka Nabi pun kata, maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud, yakni solat. Nak masuk syurga bersama Nabi ni tuan-tuan, kena banyakkan solat sunat. Yang fardu 5 kali ya sehari. Solat sunat lah, jaga tuan-tuan. Solat sunat rawatib yang muakkad ada 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang Nabi tak tinggal, kan? Yang muakkad lah. Kalau yang tidak muakkad pun ada masa, silakan buat. Begitu juga solat sunat tarawih lah. Kalau bulan Ramadan, sekurang-kurangnya 8 rakaat. Solat sunat witir setiap malam, bukan setakat bulan Ramadan. Setiap malam witir itu sunat. Solat sunat tahajud lagi, bangun pula lagi 8 rakaat tuan-tuan, tahajud 8 rakaat. Kemudian lagi solat sunat taubat ke. Bila kita nak bertaubat ni tuan-tuan, elok kita solat 2 rakaat dulu. Sebab Nabi kata sesiapa yang menyempurnakan, mengambil wuduk dengan sempurna, dan dia solat 2 rakaat, lepas itu dia bertaubat pada Allah, minta ampun, pasti Allah ampunkan dosa dia, kan? Maknanya kita minta ampun, bertaubat ni elok didahului dengan 2 rakaat solat. Solat sunat duha, kan? Dan berbagai-bagai lagi lah. Bahkan bila kita nak musafir juga tuan-tuan, sunat kita solat 2 rakaat sebelum kita musafir. Bahkan Nabi bila dia balik daripada musafir, dia akan singgah masjid dulu untuk solat 2 rakaat, kemudian baru dia masuk rumah dia. Itu antara benda yang Nabi sunat, solat sunat ni tuan-tuan, banyakkan
sebagai untuk nak kita masuk syurga dengan Nabi. Itu yang keempat. Yang kelima, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Ini hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat Tirmizi. Sabda Nabi sallam, sesungguhnya manusia yang paling utama dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat ke atasku. Nabi kata, kan, sesungguhnya manusia yang paling utama yang dekat dengan Nabi, dengan aku, kata Nabi, pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat ke atasku. Selawat, tuan-tuan, banyaklah, bukan sikit. Kalau setakat 10 tak jadi, kan, 100 pun sikit. Paling tidak pun tuan-tuan, ribu sehari. Sekurang-kurangnya 1000 lah tuan-tuan. Sekurang tu paling kurang lah tuan-tuan. 1000 kali ni pun tuan-tuan sebenarnya tak lama, hanya mengambil masa setengah jam je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, kita baca selawat ni tuan-tuan, setengah jam dia ambil masa 1000 kali. Nak pendek lagi, sallallahu ala Muhammad, 20 minit je. Setengah 20 minit 1000 kali tuan-tuan. Lama ke 20 minit? Tak lama tuan-tuan. Itu sekurang-kurangnya, lebih lagi bagus. Pasal esok padang mahsyar esok tuan-tuan, kan, ramai manusia. Kita nak duduk dekat dengan Nabi, selawat tu banyak-banyak. Kalau tidak, tak nampak Nabi tuan-tuan. Kita dah lah tak pernah jumpa Nabi, kan. Sahabat pernah lah jumpa Nabi, kita tak pernah. Jadi nak jumpa, nak tengok Nabi, dekat dengan Nabi, banyakkan selawat. Sekurang-kurang 1000 kali sehari, sekuranglah. Lebih lagi bagus. Selawat ni mudah ya tuan-tuan. Tak payah nak kena ambil wudu, tak payah nak kena menghadap kiblat, tak payah nak kena duduk dalam masjid. Di mana-mana ya, sambil-sambil baring, relax, kan, sambil-sambil memandu tuan-tuan, boleh, tak ada masalah. Basahkan lidah dengan zikrullah, selawat ke atas Nabi. Itu yang kelima. Yang keenam, menjaga dan menyantuni anak yatim. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallam, aku dan orang yang menjaga anak yatim di dalam syurga kelak seperti ini. Nabi tunjuk dua jari dia, telunjuk dengan tengah. Dekatnya Nabi dengan orang yang jaga anak yatim. Anak yatim ni maknanya anak yang kematian bapa yang masih belum balik. Yang dah balik tu bukan anak yatim lagi dah, macam kita ni, kan, yang belum balik tu anak yatim tu. Santuni, jaga, membiayai, maknanya dapat masuk syurga dengan Nabi macam ni tuan-tuan. Nabi kata, insya-Allah lah, boleh lah, kan. Anak yatim carilah, cari ibu dia sekali, kan. Dapat ibu pun dapat, anak pun dapat sekali, kan. Itu lagi praktikal, kan. Begitu. Yang keenam, yang ketujuh, mendidik dua anak perempuan sehingga menjadi anak yang salihah. Hadis daripada Anas bin Malik, riwayat Al-Bukhari. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang telah memelihara, mendidik dua anak perempuan sampai mereka dewasa, maka aku akan masuk syurga bersamanya kelak. Seperti ini juga Nabi tunjuk lagi, macam ni juga Nabi masuk syurga bersama anak perempuan, yang orang yang jaga anak perempuan, mendidik sampai anak tu jadi anak yang salihah. Itu yang ke-7. Yang ke-8, memiliki akhlak yang mulia. Ini hadis daripada Jabir, riwayat Tirmizi. Sabda Nabi sallam, sesungguhnya orang yang paling dekat majlisnya dengan aku di antara kamu pada hari kiamat kelak dalam syurga adalah yang paling baik akhlaknya, kan? Akhlak sabar, syukur, kan? Apalagi pemaaf, penyantun, pemurah, penyayang dan seumpamanya, suka tolong orang, kan. Ini antara sifat Nabi lah. InsyaAllah itu yang ke-8. Dan yang terakhirnya, yang ke-9,
iaitu selalu memperbanyakkan doa ni doa sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang sebagai asar, mana peninggalan doa daripada sahabat. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, iaitu doa dia apa dia? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, ya Tuhan, aku memohon kepada Engkau iman yang tak lepas, mana iman yang kuatlah, tak lepas, tak murtad, nikmat yang tidak habis, nikmat yang bertambah-tambah, dan mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke syurga yang tertinggi lagi kekal, iaitu syurga Firdaus. Ini merupakan doa Abdullah bin Mas'ud yang boleh kita amalkanlah. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Doa dia, ataupun boleh kita doa yang mudahnya, Allahumma inni as'aluka jannatal firdausil a'la. Itu pun biar tu kan, yang tu yang mudah lah kan. Doa lah tuan-tuan. Nabi pun doa minta masuk syurga tuan-tuan. Bahkan pun diriwayatkan Nabi dia berdoa 3 kali lagi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, ya Tuhan, aku memohon kepada Engkau syurga dan aku berlindung kepada Engkau daripada neraka. Ini doa Nabi. Nabi ni dah jamin masuk syurga, orang pertama masuk syurga tuan-tuan. Itu pun berdoa pada Allah. Kalau kita ni belum tahu lagi tuan-tuan, dah tentulah kena berdoa banyak-banyak untuk kita dapat masuk syurga di hari akhirat, apatah lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan antara nikmat yang terbesar yang kita akan dapat di hari akhirat dengan kita dapat melakukan beberapa amalan-amalan yang disebutkan tadi, insya-Allah kan. Amalan dia tak susah pun. Salat sunat banyakkan, selawat banyakkan kan. Itu antara benda yang mudah nak boleh buatnya. Maknanya bukan sesuatu yang sukar tuan-tuan. Kita dapat masuk syurga dengan Nabi itu yang merupakan nikmat yang terbesar di hari akhirat, insya-Allah. Saya kira itulah sedikit perkongsian untuk kita punya tazkirah pada malam ni. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua hingga kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.